Ketika orang yang mencadangkan kepada Nabi SAW tu nak menikah ni dah muka Khadijah mati ni, siapa dia? Nabi kata kalau adalah bikran am thayyiban. Dia sebut bikr. Bikr ni anak dara, budak kecil umur 6 tahun tu orang tidak panggil bikir bahasa Arab. Bikir-bikir ni anak dara, hak sudah mari kotor tu. Ni tidak mari kotor lagi. Bikir apa? Ada, dia kata ada. Khaulah kata ada. Hak anak dara pun ada juga, dan hak janda pun ada juga. Royak je kalau nak. Dia sebut anak dara. Anak dara ni budak umur 6 tahun ni anak dara. Dia, siapa dia? Nabi tanya pula lepas tu, kamu kata bikrun tu siapa dia? Dia kata Aisyah. Maknanya sahabat-sahabat dia tak erti bahasa. Budak kecil lagu tu dia panggil bikir, bukan bikir. Hak maksud bikir tu Aisyah lah. Hak maksud hak janda tu Saudah. Tu orang yang cadangkan kepada Nabi sebut. Dia erti bahasa Arab. Tak mungkin. Yang sebetulnya menikah umur 16 tahun, duduk sekali umur 19. Tukar. Ne tu apa dia? 16 tu jadi ne, 19 tu jadi 9. Sebab apa? Ulama bahas dah. Hisham dia keliru banyak. Nak tengok perbahasan ni, tengok dalam Ibnu Ishaq tu ada dah. Hak saya tulis tu ada dah. Perbahasan situ tentang hak ni. Tak boleh. Kalau tidak, orang akan tengok Nabi ni teruk. Orang akan buat ngaji lah. Orang akan memperolok-olokkan Nabi kita. Memanglah. Kalau kita tengok dalam buku-buku orientalis ni, tejer. Nabi apalah kata dia. Gila seks. Dia kata macam-macam. Mari mana? Ni ya. Cuba kalau tak ada ni, selesai. Padahal kalau tengok ni, dia kata dia Aisyah tu, bukan saya. Kalau ada riwayat yang sebut saya dalam Bukhari, itu riwayat bil makna. Hak kebanyakan riwayatnya wahiyya bintu sitti sinin, wahiyya bintu tis'i sinin. Ketika dia ni takkan orang tua diri kecek dia kata dia. Kalau tua diri kecek, saya lah. Situ benda. Lepas tu seramai-ramai benda ni penting ni, besar ni, seorang je riwayat. Tak boleh lagu tu. Itu kaedah cara je. Jadi kita nak kata lagu mana? Keliru. Hak dalam Bukhari ni dia ada juga keliru. Sahabat dia ada juga keliru. Seperti baru ni kita sudah jumpa kan, Nabi SAW tidak duduk sekali dengan bini dia. Sahabat-sahabat kejut. Duduk gila-gila dengan Sayyidina Umar tu, pergi dengar Nabi SAW mengajar. Dia balik ketuk pintu rumah Sayyidina Umar, derah. Sayyidina Umar buka cepat. Apa? Dia kata, puak-puak rasan mari serai dah kau. Dok, kata dia, besar lagi pada tu. Gapa dia? Nabi cerah bini dia. Sayyidina Umar pun pergi, cepat-cepat pergi jumpa dengan Nabi SAW. Mereka cerita, dia pun tanya, adakah kamu cerah isteri kamu? Dia pergi rumah anak dia dulu, Hafsah duduk jeri. Maknanya kira-kiranya betul lah saya dia tu kata. Dia pun pergi tanya Nabi sendiri. Betul kah kamu cerah bini? Dok Nabi kata. Dok. Nah, Sayyidina Umar bukan Allahu Akbar. Cuba tengok dalam riwayat. Di dalam Bukhari ada sebut Sahabat kata Nabi cerah. Sahabat kata, dia pelawak kah? Tak. Lepas tu dia Keliru tu boleh ada walaupun pada sahabat. Apatah lagi perawi-perawi bawah ni, Hisham kau siapa kau? Tu bukan sahabat tu. Dia boleh keliru. Bukan, kita tidak kata dia bohong. Dia keliru. Apa yang keliru? Kita kata keliru tu sebabnya munafik ada. Orang munafik ada, dia cari peluang. Kalau nampak sikit tu, dia buat khabar angin. Khabar angin. Nak ayatnya, orang-orang yang baik pun dia boleh juga terpengaruh dengan benda-benda lagu ni apabila disebar. Tetapi orang-orang yang bijaksana seperti Sayyidina Umar, dia nak pastikan betul. Dia pergi tanya sendiri, ada pun habis cerita. Maknanya kita nak yang iktiban sahabat kepada Sayyidina Umar tu, dia tidak bohong. Dan Hafsah anak dia jerit tu, kira-kira dia faham gitu. Tapi salah faham dia. Hak dia faham tu tak betul. Orang yang jujur, orang yang baik, orang gitu gini, dia boleh salah faham, dia boleh terlupa, dia boleh terkeliru. Begitu juga dengan hak ni. Apa salahnya kalau kita kata keliru? Hisham keliru.
Mana baik daripada kita kata memang Nabi menikah dengan budak lagu tu. Mana baik? Baik kita kata dia keliru. Kalau benda ni benda betul berlaku, ramailah orang sebut. Ni kaedah dia, kaedah dirayah. Bukan berdasarkan sanad dia molek. Dalam Bukhari tu pun ada hak sebut saya, tapi dalam hak kita ni kan Bukhari tu hak paling tinggi. Bapa Bukhari hak mari kebanyakannya hak lagu ni. Bapa. Itu masalahnya. Kita kena tengok dari sudut dirayah lagu tu lah, cara dirayah. Dirayah ni hak payahnya. Kadang-kadang kita tengok hadis tu sahih dah. Tak sahih lagi. Mari dia ni dia kata tak sahih. Banyak lagu ni. Sebab tu beza ulama kan, beza pendapat. Hak ni kata sahih, hak ni kata tidak, tak sahih. Kau maudhu dia kata. Apa jadi lagu tu? Penilaian tidak sama, orang ni tidak sama. Gitu. Tak serupa kan. Tetapi kalau dia royak tu dia ada bukti, ada hujah, ada kaedah dia. Tak boleh apa nama ni pandang enteng, tak boleh main-main. Dia pun habis kederak juga. Nak fikir, nak kaji tu pun. Bukan semata-mata saja-saja nak buat gitu. Nak jaga Nabi lah. Nak jaga Nabi supaya bersih, supaya orang tidak boleh kata ke mana-mana. Tempat rojok kita tu bersih, betul-betul bersih. Baru jalan lagu tu. Yang ke-20, hadis-hadis yang menyebutkan secara jelas tarikh atau tahun sesuatu peristiwa yang akan berlaku. Banyak lagu ni tidak sahih. Misalnya apabila tiba tahun 135 Hijrah, syaitan-syaitan yang telah ditahan oleh Sulaiman bin Daud di beberapa pulau akan keluar. 9/10 daripada mereka akan pergi ke Iraq untuk bertengkar dengan orang-orang di sana. Dan 1/10 daripadanya akan berada di Syam. Ni sekian-sekian tahun royak dah. Faham apa maknanya? Syaitan dia perlu pergi situ saja ke? Lain? Tak boleh pergi ke? Kau lagu mana? Begitu juga hadis-hadis yang menyatakan kelebihan mana-mana tempat. Ini kaedah ni. Selain Mekah dan Madinah adalah palsu. Kalau ada pun sekali lagi Masjidil Aqsa. Seperti kelebihan Qazwin, Asqalan, Qairawan dan lain-lain lagi. Ini tak boleh pakai. 2-3 tempat tu je kalau ada. Tu sahih. Tak apalah. Yang ke-22, hadis-hadis muka surat 16, hadis-hadis yang menyatakan kelebihan mana-mana masjid selain Masjidil Haram, Masjid Nabi, Masjidil Aqsa dan Masjid Quba adalah tidak sahih. Hak selain daripada hak ni. Tersudah ayat masjid mana pun serupa ya. Serupa. Hak ni ada. Seperti hadis-hadis yang menyatakan Masjid Ibrahimi, Masjid Tur, Masjid Qiblatain dan lain-lain, tidak sahih. Hak sahihnya tadi. Mudah ke tu? Kaedah. Koyak presisi selalu. Tak payah tengok sana. Yang ke-20 yang ke-23 riwayat-riwayat yang menyatakan tentang kubur seseorang nabi selain nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terletak di sesuatu tempat dengan pasti, seperti kubur Nabi Syuaib di Jordan dan lain-lain, adalah tidak sahih. Tersudah ayatlah nabi siapa pun kubur nabi ni duduk sini, tak ada sahih. Nabi kita saja. Nabi Ibrahim secara umum, tidak dengan tepat juga. Nabi Musa pun secara umum, ada juga dalam hadis yang sahih, secara umum, tepat, dengan pasti. Ni tepatnya. Tak ada. Nabi kita saja. Ini bagi kita ada hikmahnya, isyarat kepada syariat nabi-nabi yang dahulu itu mansukh semuanya. Nabi kita saja yang ada syariat dia. Itu isyaratnya. Hak lain tak sabayaklah. Ada kubur Nabi Syuaib tu, semasa saya pergi ke Jordan dulu, dia mau bawa pergi juga situ. Bawa pergi panjang kuburnya. Padahalnya hak tu pun cerita orang panjang-panjang, tinggi-tinggi sangat, itu pun tidak sahih juga. Lebih kurang je kita kemudian ni pun. Lebih kurang je. Tidaklah kata tinggi pelik besar bukit ni. Tak ada lagu tu. Yang ke-24, riwayat-riwayat yang menyatakan tentang akal semuanya dusta.
cerita tentang akal. Misalnya